Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra, salam Malaysia Madani dan salam semanis nenas. Baik, anda bersama dengan saya lagi pada kali ini dalam Sembang Nenas Podcast. Dan seperti biasa saya nak bagi tahu bahawa kita mengadakan siri-siri podcast Sembang Nenas untuk kita mengupas, bercerita secara santai kepada para pendengar dan penonton di luar sana untuk kita dapat ilmu yang lebih tentang nenas dan kita mengetahui industri nenas di tanah air kita Malaysia ni. Dan seperti biasa, setiap kali Sembang Nenas Podcast yang kita adakan, kita akan ada jemputan-jemputan yang kita jemput khas untuk berbicara tentang nenas dan berkongsi-kongsi idea sikit apa-apa yang mereka ada, mereka tahu, ilmu yang mereka miliki tentang cerita-cerita nenas. Dan inilah peluang dan masa untuk anda mendapat info yang lebih tentang industri nenas tanah air kita. Alright, pada hari ini kita ada satu lagi jemputan. Anda bersama saya, Sheikh Omar ataupun Bro Sheikh, dan pada hari ini kita ada seorang lagi jemputan. Iaitu tidak lain dan tidak bukan, istimewa di sebelah kanan saya, iaitu saudara Ciman Saleh. Yes. Betul Ciman Saleh? Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat tapi tadi tergelincir hujan lebat, musim hujan dengan tergelincir itulah tersinggung. Okey, tuan-tuan penonton semua di luar sana, bersama dengan saya Ciman ini adalah orang yang sebenarnya tidak asing dalam urusan pentadbiran dalam negara. Dulu saya difahamkan Ciman pernah terlibat dengan Motek dan sebagainya, dan kali ini dengan nenas banyak cerita ni. Tapi kalau saya nak cerita ni dah jadi cerita saya. Jadi kita nak tanya Ciman sendiri. Ciman, ya, saya. Boleh tak Ciman perkenalkan diri Ciman dengan lebih lanjut sikit kepada penonton-penonton kita di luar sana? Siapa Ciman yang kita jemput pada hari ini? Silakan Ciman. Hai, saya sebenarnya bernama Harman Saleh. Datuk Harman Saleh. Datuk Harman Saleh. Harman. Alamak, macam mana jadi Ciman tu? Okay, sejarah dia masa sekolah tu. Saya di sekolah St. John. So kami dah ramai budak nama Man. Man Sarawak ada 2. So because saya paling kecil, saya form 3 betul, tapi berkawan dengan budak form 5, budak form 6. So saya paling kecil, itulah dipanggil Ciman. Itu sejarah dia Ciman. Ciman berkawan Form 1 dah berkawan dengan orang Form tua. 4, Form 5 Yes, senior. Bukan gangster Kita budak St. John semua okey. Gua budak sekolah agama tau. Alamak. Tapi sekolah agama ke St. John ke apa sekolah pun kita bergabung dalam Nenas. Yes, no matter what, Nenas. Pada unity. Okey, Ciman, boleh cerita sikit tak kepada penonton-penonton kita kat luar sana? Siapa Ciman sebenarnya sebelum terlibat dengan serius dalam industri nenas kita pada hari ini? Okey, saya sebenarnya hobi saya bermula daripada hobi tukang kayu pada masa itulah. Lepas 2018 tu saya memang suka bertukang, dan tiba-tiba dapat ilham dan saya nak buat sesuatu. And then bila pada 2020 tu saya ingat lagi Datuk Ronald Kedi dan KSU panggil saya untuk membantu industri ni. Waktu itu Datuk Ronald Kedi sebagai Menteri Pertanian, MAFI, Ministry of Agriculture and Food Industry. And then lepas tu KSU Datuk Haslina. Dia tahu kami dulu pernah di Motek, di kementerian yang sama. Dan dia minta saya idea, bantulah apa yang kita boleh untuk crafters sebenarnya. Crafters daripada kayu buah-buahan and so on. Itulah puncanya. And then nenas mana ada kayu? Tak ada, tetapi macam mana boleh nak wallpaper. Wallpaper tu daripada nenas. Itu starting dia. Wallpaper daripada nenas? Daripada daun nenas. Oh ya? Ya, tukang kayu yang buat benda. Tapi tu stereotype lah. And then kita Kementerian Pertanian. So apa-apa jenis pokok-pokok kayu, buah-buahan, kita jadikan satu benda. Ashtray ke, kotak ke, pencil box ke. Ashtray tu dia sebut dulu Ashtray lah sebab demand pertama adalah cigar box. So sini jewelry box lah, tapi saya convertkan jadi cigar box. Daripada kayu manggis. Yang ditebang, diorang buang bakar, cakap jangan bakar, kita buatkan produk. It's a jewelry box lah, tapi saya convertkan cigar box sebab bila Mak Saleh ni, kalau jewelry box harga dia jatuh. Cigar box ni rating dia tinggi. Apa lagi kayu buah-buahan. Itu datang ideanya. And then macam mana boleh jump daripada kayu manggis lah, kayu pelbagai kayu ni pergi kepada nenas tu? Nenas. Okey, sebab apa momen pertama Ciman buat daripada nenas ni? Adalah tali kasut. Seriously? Demi Allah, tali kasut. Seriously? Yes, daun nenas sirat, itulah punca dia.
terjebak dengan nanas. Terjebak dengan nanas. Oh, tali kasut. Tali kasut. Boleh buat tali Buat tali kasut yang ada sekarang ni, yang balance tu daripada kita buang, kan? So jadikan tali kasut. Itulah. Ini kami pula tukang kayu. Kan? So buat apa yang patutlah yang kita boleh, benda sampah tu kita jadikan duit. Okey, so daripada serat nenas, daripada daun nenas menjadi tali kasut. Banyak ni kalau saya nak tanya ni sebenarnya ni. Boleh. Tapi kita tak ikut skrip ni Siman. Jadinya kalau nak ikut skrip, sepatutnya kita tak nak cerita dulu tentang produk hiliran nenas daripada pelbagai non-food ni sebenarnya. Jadi apa yang Ciman lapangan yang Ciman terlibat sekarang ni secara direct dengan nenas? Direct. Saya difahamkan Ciman menanam nenas ke atau macam mana? Saya menanam nenas dan membuat produk-produk nenas dan untuk makanan dan bukan makanan. Tapi sektor saya sebenarnya lah non-food. Okey. Kepekaan saya adalah non-food. Makanan ni saya tak nak usik sebab kita tahu usahawan dah lama, since 1957. So kita buat satu benda yang baru untuk industri nenas. Okey. Kena pula chairman yang betul-betul nak. Pengurusi saya. Siapa? Tak kena chairman dia. Dengan ayat-ayat dia, kita ingin membantu usahawan bahawa semua kategori boleh. Okey, Ciman, bila terlibat dengan nenas, basically sebelum kita buat non-food dan sebagainya, pun kita nak kena ada pengalaman dengan ladang. Betul. Nak kena ada pengalaman dengan secara tradisionalnya nenas ni, walaupun Ciman berminat dengan benda-benda yang non-food, tapi ada juga yang mesti juga asasnya nenas ni pada asasnya buah. Betul. Untuk dimakan dan mungkin jus untuk diminum. Betul. Jadi di mana Ciman terlibat dalam penanaman nenas dan juga penghasilan produk makanan dulu daripada nenas? Okay. Sebab pertama kan kita dulu kerja dengan kerajaan, bantu kerajaan, kita bekerja 95 lah, senang kan. Motek tahulah, aktiviti non-stop. Dan dulu bekas bos saya adalah Nazir Aziz, bos saya. Kami ni bekerja. So bila masa kami nak rehat ni adalah waktu malam. So itu yang saya dapatkan. Saya suka bercocok tanam waktu malam. Alhamdulillah tangan saya ni hidup. Saya suka berkebun. Saya tanam sayur kat rumah. Tengok sikit tangan. Itulah, tapi giginya gigi kuku lah, tak apa. Saya cakap direct ya, sebab yelah ni kan. Tapi saya minat di situ, saya cakap why not kita buat satu benda yang lain dia lain. Tapi sebab saya minat. And pengalaman saya pernah tanam cili dulu di semasa transition of government dulu 2018 sampai 2020. So saya suka, hobi saya bertanam, dan saya buat cili di Kuala Kangsar dengan koperasi, dengan geng-geng koperasi saya. Daripada koperasi itu, cili itulah jadinya BRM. Apa Football BRM Club. Saya ada football club Division 3 yang kalah kena bantai dengan JTT 10-0. Tapi tak apa, hasil dia cili kami boleh beradikan sebuah klub sukan. Okey. Yang Division 3 biasa kita panggil pemilik Division 3 lah. BRM. Okay, and then terjebak dengan nenas? Terjebak nenas apabila saya tanam nenas di mana? Atau bekerja dengan nenas atau macam mana? Okey, hobi saya suka bercocok tanam. Saya tanam nenas di rumah. Saya ada 800 pokok pasu nenas di rumah. Saya minat. Masa tu saya berkenal dengan MPIB, mana benih-benih dibuang ni, bila saya pergi Pontian, saya tanya masa tu kita panggil Tok Adi lah, panggil atau name Titi. Bos, lu buang ke bos? Nak because dia teruk kan. Why don't give it to me? So I do something. I must be the doctor on that part. So yang benda yang dibuang inilah saya repair balik, dan itulah hasilnya. Daripada daun-daun ni mati tu saya potong-potong, saya buatlah kertas. Okey, kertas nenas. Kertas nenas. Okey. Kertas nenas. So nak tanya apa lagi? Saya difahamkan kita ada Ciman dia buat buah tangan. Ya, saya. Ciman bawa buah tangan. Buah tangan. Botol tangan lah, senang. Dia buah tak ada, ada botol kan. Okey, by the way. Selalu kalau kita jumpa kat luar macam saya yang belanja tak ada buah tangan pun. Tak apa, ini daripada sembang kita. Okey, sembang nenas. Tunjuk sikit ni, sembang nenas podcast. Sembang nenas podcast. Okey, ada apa dalam tu, Ciman? Kita buka, by the way. Inilah produk kami. Iaitu jus nenas. Thank you. Inilah produk ni pula adalah night farming. Produk kami 100%. What do you mean night farming? Night farming khas kami tanam waktu malam, siram baja, whatever, semua aktiviti waktu malam. Itu dipanggil night farming. Dan jus ini
dihasilkan oleh night farming. Saya boleh bangga mengatakan bahawa untuk Tuan Cik, this is the first one in the world. Okay, night farming. Night farming. Ananas premium. Ananas premium. Itulah. Premium you can trust. Of course you can trust. Okay. Ciman kerja dengan Ananas premium sekarang ni? Ya, saya itu syarikat saya lah. Okay. Boleh diumumkan ya? Boleh diumumkan. Okay tuan-tuan, sebab boleh diumumkan, jadi silalah dapatkan jus Ananas premium MD2 pineapple. Okay. 100% pure MD2 pineapple juice. Okay. Umpama sebiji buah dalam ni. Sebiji buah. Tak ada gula, tak ada air, tak ada apa. Okay. Boleh minum ke ni Ciman? Dengar tak bunyi dia freshness. Macam mana? Jangan kena terpakai di botol dua lah. Sebab kita shake tak bayar nama pun shake tak boleh lah. Kita tonggeng kan. Dapat tak pop dia? Apa yang berlaku tu? Dia punya pop shows that the freshness. Okay. Freshness. Ini yang orang kedai beritahu. Siapa beritahu? Yang kedai beritahu lah. Untuk misal kita kalau nak keluar negara ke apa, kita nak style sikit, ada bila kita buka tak best. Yang kita betul Ciman Ya. So kalau saya buat tak jadi, tak malu jadi. ni. Tak apa, tak saya buatkan untuk bro. Dapat tak? Itu macam bergas Ciman. Tak. Mabuk tadi Ciman minum. It's for you. Bismillah. This for me. Bismillah. Dengar tak? Pop. Mantap Ciman. Ni insya-Allah bulan puasa kalau boleh. Boleh, kalau boleh jangan minum tengah hari lah kan. Tapi kan kalau bulan puasa. Menarik ayat tu. Kalau minum, saya tahu Ciman nak kata kalau minum air nanas, insya-Allah puasa tu tahan lah kan. Ya, insya-Allah. Tapi kalau minum tengah hari pada bulan puasa lagi tahan lah. Mungkin saya pindah ke Australia. Sebab Australia buka awal. Tapi tak mustahil. Cita-cita. So inilah dia. Macam mana? Bro, Ananas sedap premium. tak? Sedap. So hopefully kita tak pernah tahu Ciman. Uish. sebab Memang semua botol macam ni Ciman? tak tahu sebab kawan saya sebenarnya dia apa kira yang tukang buat air tu apa? Bukan bartender, he's what we call it. Itu tukang buat air. Tukang buat air. Ada cakap untuk freshness ke apa, I just try. Okay, kenapa pakai tangan? Takut lah kita hentak kuat, dia takut terkeluar macam coke lah. Cuba you back tu, you hentak kuat macam ni lah, macam Chinese punya kung fu ke apa. Dia pakai siku style sikit. Barista ya, macam kawan saya dia barista. Dia bagi tahu. Oh macam ni lah, ingat main. Rupanya there's a style lah, style ini. Okey, tuan-tuan. Saya nak promote ni Ciman. Ananas Premium, a premium you can trust. Ini keluaran Ananas Premium, Juice MD2 Pineapple, 100% pure MD2 Pineapple dengan botol dia yang cantik dan menarik. InsyaAllah, amin. Airnya fresh, rasanya sedap. Kalau disikukan dia meletup, maknanya dia fresh. Dan rasanya juga memang sedap. Dan difahamkan oleh Ciman tadi, ini daripada produk nanas yang dijaga ladangnya menggunakan pendekatan night farming. Correct. Night farming So ini dia air nanas MD2 fresh. Okay. So kalau nak dapatkan di mana? Banyak dah di pasaran? Belum. Kami buat exclusivity selepas balik daripada exhibition di Paris. Saya akan buat all out. Bila exhibition di Paris? Exhibition di Paris 19 sampai 23. Oh, this coming? This coming. Saya macam nak pergilah rasa tu. Dipersilakan untuk mempromosikan produk-produk Malaysia. So jus ini akan dibawa ke Paris? Ya, bawa ke Paris. And dia halal, sorry. Halal. Ya, halal. Itu jadi saya nak bagi tahu. Dia halal. Kerana Ciman yang menariknya di sini, dia tulis sini, okay, shake well. Ya. Okay, it's okay. Best served chilled. Correct. Dan juga ada halal. Ada logo halal. Is halal. Ada logo halal. Ada logo halal. Dan halal. Satu lagi bro, ini yang penting. Inilah. Ini apa ni Ciman? Ini adalah energy drink kami. Wow. Energy drink. The first one energy drink dalam dunia. You know why panggil dalam dunia? Sebab dia halal dan night farming. Produk ni pun adalah night farming juga. So night farming ni kira Ciman punya memang kira killer point ni killer kat point situ lah. untuk saya dan negara Malaysia dan nanas untuk dunia. So inilah kita cuba bantu bila bro tanya tadi, apa yang saya boleh bantu untuk nanas? Inilah dia, kita buat satu benda yang lain daripada semua benda di dunia.
Dia ada logo Night Farming Ya, logo itu akan diwartakan lah, kami IP kan dulu. Okey. Akan IP. Tapi minta kebenaran boleh tak pakai logo MPIB sebab kami dah hantar sampel, so insyaAllah kalau boleh bawa berapa kotak dekat kita punya office bulanan, okeylah kita bagilah logo. Sebab saya ikut prosedur. Whatever produk saya keluar makanan, so macam produk ni saya akan hantar sampel sebab MPIB ada center dia. Ciman, kenapa perlu minum ke apa ni? Minum yang is a drink. It's a drink. Kenapa perlu consume energy drink? Kenapa? Sebab dan kenapa Ananas Premium memilih untuk mengeluarkan produk energy drink? Energy drink. Okey, cerita dia adalah sebab kita manusia, kita di Malaysia, cuaca panas, bila balik kerja kita penat sebab kita punya exhaustion lagi cepat. That's why kami keluarkan energy drink ni sebab untuk latih pekebun-kebun saya supaya at least ada energy jugalah. Selalu kita kerja malam, kerja pagi kan, tapi konsep dia kita ubah sebab saya nak pergi kepada agro sports. Oh, maknanya energy drink ni akan di-commercialize dan juga akan dipromosikan untuk kita punya atlet dan medical. Oh, medical. What do you mean medical? Okey, kami ada hantar sampel kepada Kementerian Kesihatan untuk pesakit kanser. Okey. Untuk bila kan kita buat operation laser ke apa. Sebab dia ada bromelain yang mempercepatkan, itu pakar akan beritahu lah. Saya pun nak lebih pun tak berapa pandai sangat, tapi dah tengah buat research untuk bila kita buat pembedahan, dia adalah yang cepat untuk memulihkan sakit-sakit. So ada bromelain ni, nanas ni ada lebih kurang 24 kebaikan sebenarnya, bro. I think you know, tapi berapa? 24 kebaikan untuk kesihatan. Nanas. Nanas itu yang kami cuba menonjolkan bahawa Ananas Premium akan mengeluarkan satu benda yang lain. Bukan kita nak berlawan, tetapi Malaysia boleh. Especially apabila dia halal. Dia halal. And we are the first one I can say in the world for energy drink halal. Ini dah di peringkat mana sekarang ni? Ini research dan kami sebenarnya untuk energy drink ni adalah banyak kami hantar ke Singapore buat R&D. University, hospital, Daun Tengah ni. Okey. Di Malaysia insyaAllah coming soon lah. Itu yang saya perlukan juga. Saya akan pergi ke Paris untuk mempromosikan produk-produk ini, so that biar dunia tahu bahawa Malaysia kita ada ni dan yang penting adalah halal. Okey, tuan-tuan, ini ialah energy drink, MD2 Pineapple Energy Drink macam yang Ciman bagi tahu sebentar tadi. Di sebelah kiri kotak ini dia ada tulis about ananas. So ini about Ananas Premium lah. Ya, sejarah. At Ananas Premium, our passion for perfection shines through every product we produce to bring a premium you can trust. Our energy drinks are from the finest top quality fresh MD2 pineapples produced through our revolutionary. Wow, revolutionary. That's ayat yang saya ambil. Revolutionary. Topi mana macam Che Guevara tu. Okay. Okay, produced through our revolutionary night farming technology. Okey. Dan macam yang Ciman katakan tadi, dengan segala khasiat yang ada di dalam nanas MD2 dengan bromelain enzim bromelain enzyme. So ianya boleh memberi tenaga segera. Correct. Tenaga segera kepada mereka yang consume energy drinks ini. So macam Ciman bagi tahu tadi, baik untuk kita punya untuk sports dalam bidang sukan, dan juga baik untuk mereka yang bekerja menggunakan tenaga yang banyak untuk mendapatkan tenaga segera. So minumlah energy drinks MD2 Pineapple. Saya ingat nanti nak promote kepada kawan saya, saudari Hanayo, sebagai menteri di Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih. Mungkin boleh menggunakan kita punya energy drink ini untuk penglibatan nanas dalam industri sukan negara. Of course. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita ada sikit masa lagi sebelum kita break sebentar lagi, tapi just Ciman, lepas ni kita akan sambung lagi. Cuma saya nak bagi tahu kita ada sekali lagi, kita ada MD2, kita ada MD2 100% pure MD2 pineapple juice dengan gaya dengar tak bunyi dia? Seronok pula. Okey, dengan kelebihan nanas fresh segar MD2 dan juga menggunakan teknikal penanaman secara night farming pada waktu malam. Dan kita juga tadi bawakan satu produk MD2 Pineapple Energy Drink untuk mendapat tenaga segera kepada anda yang berada di luar sana. Ciman, kita sambung sekejap lagi. Kita habiskan minuman kita. Untuk kita sambung ke sesi yang berikutnya. Kita jumpa lagi.
Hayak. Itu okey. Saya nama Chong. Saya dekat sini, saya assistant manager lah. Lepas tu kita sini Nanas Premium ada dekat Lengyu, Kota Tinggi. Okey, luas sini ada 400 ekar. Sini kita semua memang tanam MD2 saja. Satu jenis saja. Satu ekar lebih kurang 18-20 ribu lah. Dalam satu ekar. Total kira lah dalam satu ekar ada 20 ribu. Kalau 100 ekar sudah 2 juta. Setiap hari kita boleh 2 sampai 3 tan. Udah start Tak apa. Okey, tak apa. Okey. Saya sebenarnya sorry, tak apa, it's okay. Saya sebenarnya tengah menikmati energy drinks daripada MD2 Pineapple. Nampaknya Ciman dia bukan saja memberi tenaga, tapi dia memberi kelegaan. Sampai tak perasan. Okey, memang menarik. Ciman dengan jus dan botol yang di karate tadi, saya tengok Ciman memang berminat betul dengan nanas ni. Ya. Sejauh mana Ciman punya kepercayaan nanas ni boleh pergi sejauh mana sebenarnya sejauh di mana? negara kita ya? Sebab bila saya sebenarnya tu benda Sorry, nak hisap lagi pula. Okey, teruskan. Sebab bila kita dah minat satu benda tu, tidak mustahil kita boleh melangkah jauh. Saya percaya apabila kita buat satu benda tu, saya percaya kepada Allah Ta'ala lah. Bagi kita akal fikiran untuk ni. Dan Malaysia ni boleh sebenarnya. Orang Malaysia ni dahsyat, hebat, handsome. Dia semua dia boleh. Nothing is impossible. Kan? Sejauh mana nak pergi? Jangan cakap Asia Tenggara. Cakap terus terang lah. Saya nak jadi kartel nanas je. Wow. Direct. Minta maaf. Malaysia boleh. Full stop. You know why? Sebab kita boleh keluarkan produk the first one in the world. Logiknya kalau benda tu dah first one in the world, insyaAllah kalau digazetkan first one in the world, Night farming pineapple. yes, in the world. Why not? Bro, kita Ciman, pergi all out. saya teringatlah sebab Ciman kata tadi daripada awal tadi Ciman ada sebut Ciman pernah bergerak dalam Motec sebelum tu. Ya. Dengan Chip lah Ya, dengan Chief, of course, dengan team. Chip apa khabar? Chief sehat dekat diajak pergi sana. Maknanya daripada Motec, saya difahamkan sebenarnya ada elemen penting juga nenas di tanah air kita ni. Saya difahamkan di Parit Jerman. Okey. Itu nenas yang pertama ke di dunia ditanam di atas tanah gambut. Ikut pada reference yang saya dapat, yang kami refer daripada Jabatan Warisan, memang yang pertama di Malaysia. Di Malaysia atau di dunia? Di Malaysia. Tetapi tanah di Alun Bukit ataupun area Pontian tu, we are the biggest and the oldest pit soil in the world untuk nanas. So saya pernah mencadangkan kepada agensi juga, why not kita gazetkan benda tu, jadikan UNESCO terus. Kalau boleh highest level lah, UNESCO Heritage. Sebab the first one and the oldest and the biggest in the world. Apatah lagi bro sekarang berada dalam industri ni, kita boleh bantu industri ni. Sebab bila nama tu dah ada UNESCO, whatever kita punya produk semua akan pergi. Ciman cerita ni, Ciman nak bantu lembaga ke lembaga kena bantu Ciman? Saya nak bantu lembaga, demi Allah. Kita bekerjasama. Kerana nenas ni, ibarat nenas tu, mata-mata nenas tu adalah sebenarnya benih-benih nenas juga bergabung menjadi satu. Saya satu. Okey. Unity. Apa lagi kelebihan nenas yang boleh kita garapkan untuk memperlihatkan bahawa nenas ni buah yang sangat berpotensi?
Sebab ialah bagi saya more kepada non-food sebenarnya kan. So apa salahnya kalau baju, contohnya macam baju Nenas kan, that's why kita ada 3 Disember lah Hari Batik Kebangsaan. Why not LPNM start bantu usahawan kecil-kecil ni jadikan kain, jadikan batik. Ini kita cadangkan untuk member parlimen dulu. Sebab parlimen dah pengubah undang-undang. So kita pergi ke parlimen. Ini dah terus high level lah. Parlimen every Thursday kalau boleh pakai batik made from pineapple. Tak kira lah 5% ke 10% ke 100% ke. Sebab baru-baru ni saya dapat tahu masa Maha LPNM ada MOU dengan Kenaf. Yes, betul Kenaf, memang. ada fabric Kenaf ni. Fabric Kenaf ni boleh jadikan fabric juga. Why not? From this agency kita gabungkan. Jadi kita menghasilkan benang nanas. Okay. And it's considered agrotourism. Itu maksud saya. Sebab kita batik, daripada kita import kain dari China, why not kita pergi kain made in Malaysia daripada produk Malaysia. Tapi kalau kita buat batik nanas, kita tak boleh nak standing dengan Filipina. Tak apa, itu kerana barong. Dia dah ada Tagalog. Itu barong, tapi batik kita buat sentimen yang lain. Nanas dengan buluh ke dengan, tapi motif dia lah, maksudnya baju tu barong is barong. Tapi batik yang saya pakai ni adalah Sarawak. Motif Sarawak. So tak kira lah whatever it is, tapi janji ada 5% nanas pun, at least produk nanas. Daripada, maksud saya tadi benda dibuang, waste to revenue. Yes, at least APNM pun nama pun glamour. Kita ubahkan konsep manusia ni, sampah bila nanas sampah tu itulah duit yang kita boleh jadikan duit daripada sampah itu. Okey, so maknanya nanas ni ada pelbagai kegunaan. Dan memang pada masa ini pun dalam kategori buah Haciman, memang sebenarnya pada ketika ini selepas durian adalah nanas sebagai buah yang membawa pulangan hasil yang tinggi kepada negara. Betul. Jadi sebab tu kita rasa di peringkat lembaga pun kita ada cita-cita dan hasrat kalau boleh kita nak push buah nanas ni sebagai buah kebangsaan. Ya. Sebab macam-macam, daripada Ciman cerita tadi, daripada jus, buah segar, kemudian energy drinks, cut fruit, termasuk bukan makanan. So dan saya difahamkan juga dari segi agrotourism. Oh yes. Juga boleh menjadi satu pusat tarikan kalau kita boleh naikkan nanas ni. Itulah kadang-kadang orang tanya pada saya, nak buat sampai macam mana nanas ni? Saya kata kalau boleh tanam nanas kat bulan tu, kita tanam nanas juga kan. Why not kan? So bila tanya kepada yang bro tanya tadi, ada RM10 tak? Kenapa RM10? Nak tunjuk je, nak tunjuk. Ada RM10 tak, producer? Alright. Okey. Bro tanya saya. Kenapa, ada apa tu kat situ? Okey, nak cerita logik tak logik? But reality adalah ini RM10 betul? Betul lah. Saya nak cerita saya lah dengan apa? Kalau boleh, sebagai lembaga nanas, belakang ni Rafisia. Okey. Apa salahnya 2025 ke apa, belakang ni adalah buah nanas, buah kebangsaan. Wow. Buah kebangsaan. Itu memang menarik. Kenapa saya ambil warna RM10? Sebab dia lah warna oranye dan warna nanas. I think bro pun akan setuju 100% dengan saya. Yang warna oranye tu RM20. Tak, oranye tu sebab takut RM10 ni kebanyakan orang, 90% manusia di Malaysia ada RM10. Yes, correct. 90%. Satu, dia akan dibawa ke mana sebab ialah kita nak ikut international. Terus $2 satu biji buah. Saya RM10 ni adalah sebagai emblem kita. Ni Rafisia, apa salahnya nanas? Belakang ni saya ingin LPM dan bro juga perjuangkan benda ni, jadikan buah kebangsaan dan kita bawa ke mana-mana, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, itu hasrat ataupun cita-cita yang dilontarkan oleh Ciman. Dan satu lagi, apa salahnya duit RM10 ni? Kertas nanas. Tak mustahil. Saya percaya. Macam ni banyaklah pekebun-pekebun kita mencetak duit lepas ni. Tak, itu kementerian. Itu adalah kaedah dia. Maksudnya RM10 ni special dia kertas nanas walaupun 5%. At least kita tahu we are the first one in the world produce our own money. Sorry bahasa putih minta maaf sebab excited dah. Tadi minum energy drink Yeah. Go to Paris, bonjour. So kita nak promote the first country in the world producekan duit RM10 dia dengan walaupun 5%. Betul. Saya tak peduli asalkan nanas. I think kerajaan Persatuan akan setuju. Menteri Pertanian kita Abang Mat handsome, dah lah birthday boy.
Happy belated birthday Ahmad Umat. Okay, good, very good. Saya rasa ini satu hasrat dan cita-cita yang sangat besar lah. Dan memang Encik Man, kita di Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia pun memang salah satu rangka usaha kita ialah untuk mengangkat buah nenas sebagai buah kebangsaan. Betul. Sebab bukan sahaja buah nenas ini telah memberi pulangan yang baik kepada negara, tapi dengan kepelbagaian ciri-ciri buah nenas tu cukup pada saya untuk menggambarkan the unity of Malaysian. Kemudian pokoknya serba guna, serba satu guna. Betul. Kita nak rakyat kita pun serba satu boleh bermanfaat dan menyumbang kepada negara, dan negara juga boleh menyumbang kembali kepada rakyat. So sebab tu saya rasa saya sangat setujulah kalau kita boleh sama-sama push di peringkat lembaga dan pemain-pemain industri dan pemain industri betul, untuk industri. Kita angkat buah nenas ini sebagai buah kebangsaan. InsyaAllah. Okey. Kita nak cerita apa lagi tadi, Cik Man? Saya sebenarnya more kepada agrotourism. Sebab saya punya, mungkin saya dengan Chief kan, kami banyak mempromosikan agrotourism. Apa yang Nenas boleh bantu agrotourism sebenarnya? Macam mana cara Nenas boleh bantu agrotourism? Banyak kategori. Banyak sangat kategori. Sebab whatever kita buat dalam hidup ni, mesti melibatkan agro dan makan dan tourism. Maksudnya daripada budak sekolah sampailah yang dewasa, sampai yang retire pun boleh lakukan. Nak relatekan dengan nenas? Produk nenas. Maksudnya, so maknanya susu yang diberi di sekolah tu boleh, insya-Allah. Boleh diganti dengan nenas. Dengan kekayaan vitamin dan juga khasiat dalam nenas tu. Wah, tu dengan penyelidikan daripada Kementerian Kesihatan. Dan apa salahnya pula kalaulah kita nak buat satu benda di dunia lagi. Saya suka cerita pasal dunia sebab saya nak lawan. Apa salahnya satu kawasan tu, perumahan, satu rumah, satu nenas. Tidak mustahil, sebab mungkin kita consider like agrotourism juga, sebab setiap rumah tu ada nenas. Kita cakap buah kebangsaan. So itulah semangat yang kita kena ada. Dan menuju 70 tahun Malaysia Independent 2027, dan LPNM pun sama juga, MPIB 27 tahun, dan tahun Malaysia 2026. Pada masa itulah kita nak promote biar nenas jadi official drink for Visit Malaysia Year 2026. Okey. Saya minta LPNM bantulah usahawan-usahawan yang ada ni, kami ni usahawan kan, bantulah. Bukannya saya tak tapi bantu yang apa kita boleh bagikan dengan semangat diorang. Agrotourism. Jadikan ladang diorang ni sebagai tempat agrotourism. Tarikan macam energy drink. Okey, kita ada di Bangi. Apa salahnya dia bersikal ke apa ke? Pergi ke tempat tu, kita promotekan anything about pineapple. Even ladang saya pun saya rasa saya boleh buat. Untuk naik farming, kita boleh cycling ke apa. Nak tahu belajar macam mana. Itulah cakap agrotourism ni, dia ni sektor terlalu kuat. Kita buat benda lain dan lain. Dan tidak mustahil. Yang cakap di UNESCO, di Ala Bukit tu, Pontian tu, jadikan tempat MICE. Imagine dalam tengah-tengah ladang nenas tu, ada platform kita boleh buat convention dalam ladang nenas sendiri. So Malaysia boleh. And I believe that bro pun kita panggil chairman viral. Sebab tu saya kena panggil dulu. Saya check dulu kan. Betul, memang viral betul lah chairman dia all out. So kita nak buat satu, kalau you dah all out, jangan stop please. Never stop. Believe in your spirit, believe in the team that you have. Dengan pekebun-pekebun sekali, naikkan semangat dia daripada budak kindergarten sampailah yang retire pun buat nenas. Yes. That's why saya buat night farming, at least tak panas. Even my staff Bangla pun, Datuk tambah kerja pagi kenapa panas? Your country very hot. Cuy, your country very hot. Kau Bangla dan country aku very hot. So you can see the mentality diorang ni, betul dia berubah konsep. Dan bila night farming, binatang buas tak kacau. Sebab lampu kan dengan saya bagi slot sikit je lah. Mana tahu kena panggil podcast 2.2 pula. I bagi hint dia, music farming. Music farming. Apa benda music farming ni pula? We talk later. Jeng. Okey, sebelum kita masuk ke banyak benda kita berbincang dengan Cik Man ni, sebelum kita masuk ke slot yang ketiga sebentar lagi, saya pun nak memberitahu di sini kepada pemain-pemain industri nenas di luar sana, sebenarnya memang kita ingin memajukan industri agrotourism untuk nenas. Jadi kita baru 3 hari lepas kita merasmikan 12 hari bulan kita merasmikan satu pusat German Pine di Pontian.
dalam konsep agrotourism ada kafe, ada taman permainan, boleh melawat ladang, boleh OOTD di sana dan sebagainya. Dan juga yang kita sedia ada contohnya di Sungai Merap di Bangi, Sembilan Nenas, dan yang di Langkawi pun kita cuba nak bangunkan satu pusat agrotourism Nenas, dan kita harap lebih banyak lagi usahawan-usahawan kita, pemain-pemain industri Nenas untuk terlibat dalam agrotourism. Dan saya nak bagi tahu bahawa kita ada bantuan-bantuan untuk agrotourism. Kita ada grant-grant yang boleh kita berikan, ada yang sehingga RM200,000 atau RM250,000, tetapi semuanya itu mengikut spesifikasi yang ditetapkan, mengikut syarat-syarat yang diluluskan. Tetapi anda boleh mencuba di luar sana untuk membangunkan lokasi ladang anda sekiranya strategik, dapatkan bimbingan daripada Lembaga Nenas untuk kita melihat bagaimana kita boleh bangunkan kawasan anda untuk menjadi pusat agrotourism. Jadi saya nak tekankan sekali lagi dalam sesi ini bahawa Nenas kita nak jadikan selain daripada buah kebangsaan, kita ingin mengangkat dia sebagai buah kebangsaan kerana dia punya viability buah Nenas ni dari segi buah, makanan, kemudian produk kesihatan, non-food bukan makanan, dan saya boleh katakan ciri dan konsep buah Nenas itu menggambarkan kesatuan rakyat Malaysia dan sebagainya. So Nenas ini juga boleh dianggap sebagai satu buah yang versatile dan boleh menjadi lifestyle kepada seluruh rakyat di Malaysia yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Jadi anda yang menonton di sana, jangan ke mana-mana dulu, kita akan sambung sebentar lagi, banyak benda kita nak sembang dengan Ciman. Jom kita sembang Nenas Podcast sama-sama. Handsome. Itu terserah orang lah kan. Mana ada kerja senang dapat. Semua kerja pun susah. Tengok cara lah. Tengok cara. Kalau nanas ni, kalau boleh dapat ikut dia punya formula, okey, ikut cara dia, saya rasa tak susah pun. Okey, ni memang kita tanam kan. Siap tanam, kita masa sudah ada buah, kita memang potong dulu, harvestkan keluar, lepas tu kita akan timbang berapa, lepas tu grade kan, masukkan grade apa, lepas tu tengok indeks lagi, berapa mata yang sudah masak. Okey, kita akan masuk yang satu bakul. Jadi kita memang tak ada campur, ada A sampai D, E pun ada, buah kecil, apa-apalah, kita memang macam tu. Okey, para penonton di luar sana, anda masih bersama dengan saya dalam Sembang Nenas Podcast, dan tidak lain dan tidak bukan, kita masih lagi bersama dengan Ciman sebagai tetamu kita pada hari ini. Jadi kita dah sembang banyak tentang Nenas, cuma kali ni Ciman kita nak buat santai sikit. Relax. Kita nak relax sikit. Kita nak buat satu sesi iaitu pasang badan. Tapi ini bukan pasang badan DJ Nas Ini pasang badan podcast Nanas. Jangan marah DJ Nas. Okey, Ciman, pasang badan ni kita nak tahu attire ataupun gear yang Ciman pakai hari ni daripada atas sampai ke bawah. Luar sampai ke dalam. Jeng. Okey. Sebab ada yang menarik tu. Sebab saya difahamkan tadi Ciman kata daripada Ciman punya, apa dia panggil ni? Topi apa ni? Okeylah. Topi lah. Bukan Thomas Shelby Okey. Okey. Yang topi yang Ciman pakai ni. Dia adalah produk Nenas, tapi ni daripada Filipin. Daripada Filipin. So mana tahu satu hari kita boleh buat topi begini, songkok ke apa ke. Tapi topi ni memang saya dah lama saya pakai lah. Tahun 90-an dah tak pakai. So topi ni topi Nenas? Nenas. Dia mix. Dia tak silap saya 60% daripada Nenas. And dia adalah keluaran Pinatex. 1997 not mistaken saya. 97. Ini ada sepasang dengan Chief tak saya. Dia tak elok betul. Dia bercakap sebelah saya, dia tak bagi saya satu. Itu insya-Allah kita dapatkan designer yang baru yang kita nak buat made in Malaysia pula. Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Ciman. Kita turun sikit. Okey, baju ni memang dibuat oleh Madam Manong. Madam Manong ni adalah Filipino. Dia memang lama di bersauten di Sabah. Dia adalah one of my panggil designer. I mean yang pencipta kain ni, tenun ni apa,
dia yang buat hand daripada nanas. Ada yang mix, ada yang pure. Tapi kalau macam yang Ciman pakai ni nanas ke atau bukan nanas atau it's a nanas. It's a mix of pineapple. Mix. Okay. Mix fabric pineapple. And ambil masa dekat 6 bulan dia nak designkan buat baju ni. Kemudian baru dia colourkan lah. Baru dia colour. Dia buat colour dia macam tenun. Dia macam yang macam songket tu, something like that. Tapi baju ni sebab baju lama. And sebab itulah saya suka pakai baju nanas ni sebab dia tahan lama. Tak silap saya baju ni tahun 98 ke? Ketahanan dia 98 semenjak. And saya pula dulu ada dobi sendiri. That's why nanas ni kalau ni boleh bertahan 98, now is 34, lebih daripada 20 tahun. Maksudnya nanas ni sustainable, dia bertahan. Topi dan turun ke bawah. Turun bawah. Tali pinggang. Nak sendiri ke? Nak diri ni. Ini daripada persatuan tukang kayu kami. Yang buat buckle ni. Buckle ni sebenarnya benda dibuang oleh orang ekon punya ni. Ekon yang besi tu. Ekon yang besi tu. Bila buat renovation, that's why colour dia macam rabak sikit lah. Itu kami punya crafters designkan, menghasilkan tali pinggang, gelang. Ni gelang nanas is daripada kami punya persatuan tukang kayu. Dia nampak besi berbulat ni. So tapi macam buckle dan juga gelang ni dia beridentitikan nanas lah. Tapi bukan daripada nanas lah. Bukan besi daripada mana kan nanas besi, kan? Maksud saya benda dibuang tu kita olahkan macam aluminium ke apa, kalau kayu lagi lah kami tahu lah. Cuma kita buat motif nanas. Motif nanas. Seluar tu. Seluar tak ada. Seluar is corduroy lah. Biasalah on tour. Mengaku juga akhirnya. Sebab dah 5 series, so kita kena mengaku lah. Dan yang saya cakap tadi, memula topik tadi, tali kasut, inilah dia contohnya. Inilah dia tali kasut nanas daripada daun nanas. Itu saja. Kreativiti buat sendiri? Buat sendiri. So ini saya minta budak-budak persatuan saya lah yang ni, dan stokin saya pun nanas. Ini tadi yang cakap ni. Pertama dia adalah tali kasut sebab saya suka fashion. Saya suka fashion. Dan kasut ni pula ada sejarah dia. Tahun 21 apabila banjir di Johor, buaya-buaya yang kita tangkap tu, dia pelitan dah tak ada sempat nak simpan. So kami jual daging-daging untuk at least revenue pada kerajaan. Daging buaya tu kita jual ke China. Ke China. Dan kulit tu pula saya nak untuk jadikan crafters yang buat. Yang kompang tu buat. Ni kita hantarlah ke Abang Man. Masa tu kalau Abang Man, kalau you tahu, adalah di pertama dekat Penang Kompleks. Dia memang pakar kulit. So kita designkan. Tapi dibuat di Singapura lah oleh orang Malaysia juga, tapi dia designer fashion. Dia pernah bekerja dengan Kuan Pen. Kuan Pen adalah jenama baju Singapura yang ada buaya punya ni. So why not Malaysia, baju kita nanas ataupun whatever it is lah, kita buat kreatif macam mana daripada nanas. So itu dia pakaian yang Ciman pakai pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita. Boleh dikatakan daripada atas sampai ke bawah, segalanya nanas. Yang dalam nanas tak Ciman? Sebenarnya ada kulit nanas, leather nanas sebenarnya. Memang saya ada. Tak malu cakap soal dalam nanas. Tidak mustahil Malaysia boleh menghasilkan, sebab kita punya fabric pun kita punya designer dahsyat. Kita design kan, cakap apa nak malu, macam swimming suit lah untuk contohnya macam tadi agro sports. Apa salahnya baju swimmers tu yang berlumba ni jadikan daripada leather nanas? Tak mustahil. Because that's why I cakap agro sports. Jadi maknanya kalau sekali tengok Ciman daripada atas sampai ke bawah ni, maknanya inilah yang dikatakan sebagai non-food product. Non-food, correct. Daripada nanas. Tapi Ciman, dari segi bila kata-kata non-food punya produk ni, dia mesti melibatkan banyak R&D, research. Correct. Jadi maknanya lembaga nanas dan juga mana-mana player nanas tidak lagi boleh melihat nanas ni untuk penghasilan secara tradisional, makanan dan minuman saja. Ke macam mana Ciman? Kita ubah konsep. Sebab kekuatan Malaysia adalah satu, halal. Satu halal. Dunia tahu halal di Malaysia adalah terlalu kuat. So tak ada siapa boleh bandingkan. Apa salahnya kalau kita boleh buat baju kain halal, tali kasut halal, kulit halal. Tapi kulit tu ada kategori panjang sikit lah kan. Topi halal. Sebab kita punya kekuatan adalah halal. Tidak mustahil satu hari nanti baja untuk nanas ni, yang saya cakap tadi, buah-buah, kulit-kulit yang buah yang saya buang tu, saya jadikan enzim. Halalkan, patternkan. And saya berharap minta
LPNM. Memang ada lab, tapi kita nak kembang lab kita ni, contohnya macam MTIB, Malaysian Timber Industry Board, dia ada lab. Kita potong kayu macam ni, kita hantar sampel kat MTIB, dia boleh scan, dia boleh x-ray, oh ini kayu cengar tahun ni semua. Apa salah Nenas adakan lab itu? Kita ada lab juga sih, Man. Betul. Tapi mungkin equipment untuk extension lagi dia punya peranan dia lah. Betul. Untuk menyemak dan juga buat kaji R&D tentang penggunaan nenas dari aspek bukan makanan. Betul. Dan kita adalah kita pula. Kita bro pun tahu dia LPNM, Lembaga Penelitian Nenas Malaysia, jadikan center whatever nenas dalam Malaysia ni one stop center. Semua ada. Barulah universiti boleh elevate, membantu LPNM. Itu pandangan saya lah. Saya difahamkan selain daripada di universiti ataupun yang ada di lab di lembaga, kita belum lagi ada, saya rasa, mana-mana pusat ataupun center yang betul-betul untuk memanfaatkan keseluruhan nenas, termasuk sisa-sisa nenas. Correct. Secara keseluruhan lah. Saya difahamkan di Alu Bukit, Ciman and the team ada buat penghasilan produk dan juga ada perancangan untuk buat memanfaatkan waste daripada segala sampah-sampah nenas ni. Jadikan Alu Bukit. Boleh cerita sikit tentang projek Pagoh, maafkan saya. Pagoh, sorry. Boleh ceritakan sikit tentang projek itu. Pagoh ni adalah jus saya dihasilkan di kilang Pagoh. So kita gunakan apa yang masuk kilang Pagoh tadi, 100% waste tu kita bukti kepada kerajaan Malaysia, Kementerian Alam Sekitar ke apa, we are zero waste factory. Number one. Number two, my cita-cita adalah I want to be the pioneer status of pineapple factory ni in Malaysia. Pioneer status dengan kerjasama dengan Custom Diraja Malaysia. What do you mean pioneer? Pioneer maksud bila kita pioneer status ni adalah pioneer to kita what? Pencipta, sebab kilang saya zero waste. Maknanya in terms of zero waste tu jadi pioneer. Sebab sebelum ni memang ada kilang buat jam, kilang buat tin, kilang buat jus. Tapi maknanya ni the pioneer status yang akan memanfaatkan keseluruhan nenas sehingga menjadi zero waste. So perancangan akan datang kilang Pagoh ni akan Pagoh ni sebenarnya dalam sebenarnya tu adalah incinerator. So kita nak bantu usahawan-usahawan mana yang ingin tahu betul. Kalau mana tahu, kenapa saya move forward terus. Bila saya bekerjasama dengan custom, maksudnya saya nak expand. Kita ikut undang. Saya tak nak berlakunya smuggle buah-buahan ke, equipment ke. Itu kita tak mahu. Sebab kita nak buat satu benda, kita buatlah sebab nak kategori halal kan. Tapi ikut cara prosedur betul lah. Itu maksud saya kenapa saya beranikan diri. Apa orang cakap, baik kalau orang, siapa nak kerja sama custom? Sebab custom cukai kan. Tapi kita beranikan diri sebab kita buat zero mistake pula. Zero waste, zero mistake. W&M, terbalik kan? Waste to money, mistake. Itu maksud saya at least educational. Itu balik pada education balik. Itu menarik tu. Waste to money. Nenas correct. Waste to money. Wow. Lepas ni begini pula kita pegang. Betul lah. Begini pula. So tak mustahil. Dan mainkan nama MPIB sebab kita lah satu industri buah-buahan di Malaysia. Gunakanlah, pelukkanlah, sayangilah MPIB ni. Dan of course MPIB bantulah usahawan. Saya percaya bila benda ni berlaku, budak-budak sekolah pun akan minat walaupun sepokok nenas. Tak mustahil. Minat tu penting. Yang penting lah minat saya lah daripada industri yang tukang kayu, daripada Kementerian Pelancongan. Tapi saya nampak industri ni boleh berkembang. Satu, saya memberanikan diri. Beranikan diri masuk join the company. It's my company now. No? So why we invest on technology? Because we believe in industry and we believe in MPIB. Full stop. We believe that. Kita di peringkat lembaga nenas, kita pun sudah menjalani beberapa uji kaji lah untuk menghasilkan nenas ni menjadi daun, waste nenas daripada daun menjadi kertas. Tapi itulah cabaran kita, ialah bagaimana kita boleh membawa keluar waste-waste yang banyak ini dan bagaimana kita boleh ada dedicated kilang pemprosesan untuk menjadi kertas.
Okey. Tapi saya rasa kalau katakan Ciman punya perancangan dan Ananas Premium punya perancangan untuk menghasilkan waste ini boleh juga ke arah menghasilkan kertas kan. So saya rasa itu juga satu perkara yang baik lah. So in terms of education ni sangat penting lah Ciman. Ya, betul. Bagaimana kita nak terapkan kepada daripada kecil. Okey, sebagai seorang Islam, of course lah, saya orang Islam, apa salahnya? Tak mustahil. Pertama, kita ada kilang Al-Quran yang kedua terbesar di dunia. Betul? Di Bangi. Betul. Apa salahnya kalau waste kertas tadi kita hantar ke kilang tu, jadikan Al-Quran. Wow. Mukadam Al-Quran. Ini As a Muslim lah. As a Muslim. Okey. Nombor dua, Bible. Agama. Saya orang Sarawak. So, Muslim ni is a small community. Bible and then whatever kitab yang Chinese itu, why not? So start from a religion dulu lah. Religion, agro-religion we call it. Wow. Ini satu istilah baru ni. Benda yang dibuang. Agro-religion. Sebab maksud saya adalah kepercayaan kepada Tuhan itu rukun negara. Kan? So kita gunakan buang yang cakap di waste to money. So maksudnya nenas ni benda yang unik dalam Malaysia. Zero waste. Maksudnya kita boleh, ataupun kita nak samak, kita nak buat apa, terpulang. Itu adalah step. Tapi maksud saya, sampah tu jadikan duit. Betul. Macam saya, cita-cita saya, my hashtag, kalau tengok pada Facebook saya, Ciman Saleh, hashtag 800 square feet to 800 acres. That is where the land that I have. Saya start dari rumah 800 kaki, jadi 800 ekar. That's my hashtag. So that's my dream that I achieve. Alhamdulillah. Okay, itu di ladang di mana saya ada 3 ladang sebenarnya. Oh, tak cerita daripada awal tadi. Ladang Ciman di mana-mana. Tak apa. Sebab kita non-food kan. Saya ada di Desaru, di Kota Tinggi, Dinggui lah. Kita panggil Kota Tinggi, Dinggui. Dan kita punya study type adalah di Karak. Oh, okay. Karak tu more on my agro education, agro tourism, sebab dia sebab bila kita, saya pun tanam durian juga di Karak tu sebenarnya. Kita nak compare. That's why saya tidak adil bagi syarikat partner saya. Saya pun ada company durian juga, Durian Payment Valley. Is consider my competitors now lah. Tapi saya mempromosikan nenas sebab durian is more on the perabot. For the what we call it, ketahanan perabot, kita nak promote durian ni, boleh kena buah-buah lah, duit is satu part lah. Tapi ketahanan kayu durian ni adalah sini. Tapi nenas pula yang kita pakai hari-hari di hati. Tak ada semua boleh makan durian hari-hari. Nenas, yes, saya dari kecil sampai ke besar, kami orang Sarawak minum makan nenas sarike. Yes. That's why bila masuk ke, bila terkena MD2 ni, demi Allah, jakun juga saya. Jakun, lain lah, handsome rasa. Okey. Jadi melihat perkembangan nenas ni, penonton di luar sana, saya yakin dan percaya, saya nak ambil peluang ini juga Ciman untuk menyeru anak-anak muda, generasi baru di luar sana, untuk kalau boleh kita ramai-ramai melibatkan diri dalam pertanian nenas ini. Betul. Ataupun kita tak kata, sebab kita sebut pertanian nenas ni kadang-kadang setengah-setengah daripada kita melihat pertanian panas. Kan, panas kan, kotor dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat pada hari ini, macam saya katakan tadi, nenas ni bukan sahaja traditionally kita tanam nenas, dapat buah dan dapat jus. Tetapi sebenarnya ada pelbagai lagi produk-produk hasilan nenas. Ya, jadi kita di peringkat Lembaga Pendaftaran Nenas Malaysia pun memang kita mengajak seberapa ramai penglibatan rakyat kita, khususnya anak muda. Sebab tu kita ada agropreneur muda. Correct. Agropreneur muda, geran-geran yang kita berikan kepada anak-anak muda untuk terlibat dengan pertanian nenas. Dan kalau anda melihat nenas ni seperti pertanian biasa, sebenarnya tidak sama sekali. Dalam perbincangan dengan Ciman hari ini, perbincangan yang panjang, kita dah melihat bahawa nenas ni bukan sahaja tentang pertanian, makanan, minuman, tetapi juga termasuklah bukan makanan, produk kesihatan, education, pakaian, penggunaan hari-hari, kertas dan sebagainya. Sebab tu saya katakan tadi, nenas sudah menjadi satu gaya hidup, boleh dijadikan satu gaya hidup, dan kita nak menggalakkan lebih ramai anak-anak muda untuk terlibat menerusi pertanian nenas ini, kerana keluasan nenas dan produk-produk nenas yang boleh dihasilkan. Okey Ciman, kalau kita ada lagi 2-3 minit, apa pesanan Ciman kepada pendengar-pendengar kita di luar sana? Pesanan saya adalah jangan berhenti berharap. Wow, jangan berhenti berharap. Step by step. Okey. Baru nak teruskan ni, tak boleh teruskan. Boleh. Kacau daun betul Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. As a Muslim, saya percaya
Sebab saya pun ada zaman jatuh saya, zaman naik saya. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, bagilah saya kekuatan. Dan mungkin mana yang kawan-kawan kenal, saya saya dengan Chief, kami daripada Kementerian Usahawan. That's why saya jadi macam ni, saya nak bantu usahawan jadikan Malaysia ni sebagai produk yang tidak boleh disangkal lagi. Sebab kita pernah ada rekod, koko kita pernah jadi terbesar di dunia. Betul. Kelapa sawit terbesar di dunia. Lada hitam terbesar juga. Gambir Sarawak the best. Why not nanas Malaysia? Halal konsep ideologi. Dan dia mula daripada tadika sampailah retire. Sampai retire. Kita buat usaha apa-apa saja, even satu hari nanti saya percaya saya tengah buat kotak saya ni pun nanas. Wow. Stiker saya pun nanas. Terbaik. Dan tidak mustahil duit RM10 kita. Yes. Apabila buah kebangsaan, saya percaya demi Allah. Saya percaya APIM, MPIB dengan bro, dengan kementerian naikkan level duit kita yang tak pernah dibuat orang di dunia. Walaupun 5% nanas dan belakang ni Logo nanas logo nanas. Tapi demi Allah saya takkan IP kan lah. Mana boleh duit. Kau tak semua dah IP kan sebab mencipta, kita pencipta. Itulah satu lagi, kita ada MyIPO. Gunakan agensi kerajaan. Jangan kita buat benda alah orang curi ni, kesilapan kau. Kita ada APIM akan, saya percaya APIM akan bantu bila produk nanas. Saya percaya. Ciman, just nak interject sikit. Kalaulah kita punya produk nanas, Ya. kemudian kotaknya juga kotak nanas, itu dah kira Gila. sustainable. Yes, ESG produk, yes, that's what MPIB nak. Ucapan you sendiri dan pengurusi sendiri dan menteri. Saya ambil 3 ni. The top 3 of MPIB. That's why sorry hashtag you nanas power, tapi I handsome. Kenapa? Sebab siapa tak nak lelaki handsome? Bini mana tak nak lelaki handsome? Lelaki mana tak nak handsome? Sebab bila handsome, semua orang nak. Itu maksud saya tadi. Power masalah semua orang nak je. Masalah tu. Tak apa, penglibatan semua orang. Yes. Semua orang, itu maksud saya. Semua orang. Kita Malaysian, kita bersatu padu, jadikan benda ni reality hidup. Saya tak dapat bayangkan produk macam ni Ciman Ya. dia akan jadi sustainable product. Even ink pun nanas. Kalau kita ekspor kita punya nanas fresh sekalipun, dalam tu nanas. Correct. Kotaknya dia punya handler semua daripada serat nanas. Serat nanas, daun waste ke, nanas. akar nanas. Itu sudah menjadi satu That is my dream. kekuatan. Yes. And inilah cita-cita saya. Produk ni, even gelas ni tak mustahil silika daripada nanas. Ada research tapi itu one is step by step lah. Stiker ni saya boleh guarantee daripada memang nanas. boleh buat. doable. Buat doable. So tidak mustahil whatever produk kita keluarkan, we are the only country in the world. So macam ni kan, jus nanas, semua nanas, even cap demi getah ke apa, silika, metal, whatever. Mungkin lebih tukar lah, tak boleh metal lah, whatever it is kan. So tak mustahil. Saat kita ada universiti tadi, education tadi, education. That's why dia bermula daripada sekolah, kindergarten, ketan nanas, yang dia potong-potong duit, dia conteng-conteng, dia rendam, yang boleh buat kanak-kanak, sekolah rendah, menengah, universiti dan peringkat profesional. Termasuknya, satu harilah saya minta berdoa, why not produk Malaysia kita berada di mana-mana saja. Mana-mana saja. Sebab nanas. Sebab satu-satunya agensi buah-buahan di Malaysia adalah LPNM. Yes. Tidak ada agensi. Mana ada lembaga durian, mana ada lembaga pisang. Tapi akan masuk tu Ciman nanti. Itu fikir kemudian dalam ni perancangan saya adalah untuk 3 tahun. First you start alone, that's why trademark saya dekat Mana Gambar, saya suka buat macam ni. Dan bro pun suka buat macam ni. So maksudnya 1 kali tanam, 3 kali tuai. Terbaik. Okey, para pendengar di luar sana, kita sudah pun berada di penghujung siri podcast kita pada kali ini. 1 kali tanam, 3 kali tuai. Saya ingatkan balik, iaitu buah, benih dan juga waste. Hari ini banyak kita berkongsi tentang penggunaan waste nanas yang menjadi produk pelbagai, termasuk bukan makanan. Kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ciman kerana hadir bersama kita hari ini. Dan hari ini kita ada satu lagi signage yang baru. 3 ini nanas dan waste, ini money. Daripada nanas boleh menjadi wealth atau menjadi kekayaan, menjadi duit. Jadi sekali lagi kita ucap terima kasih kepada Ciman kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya ingin ulang sekali lagi, kita ingin mengajak seberapa ramai rakyat Malaysia, para penonton yang berada di luar sana, khususnya anak-anak muda, terlibatlah
dengan pertanian ataupun rantaian industri nenas ini, dan libatkanlah diri anda sekarang juga, kerana nenas itu cool, nenas itu cara hidup, nenas itu gaya hidup, dan nenas itu boleh membawa kekayaan dan juga boleh membawa dimensi baru dalam pertanian dan juga industri di dalam negara kita. Jadi terima kasih kerana anda sudi bersama-sama dengan kami dalam Sembang Nenas Podcast, dan kita jumpa lagi dalam siri podcast yang seterusnya. Terima kasih. Salam mesra, salam semanis nenas. Silakan. Hayya. That one visit Malaysia 2026. Okey, jumpa lagi. Jumpa Bye. lagi. Assalamualaikum. Alright, thank you.